La haula wala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'uluman nafi'ah wa fahman mustaqiman wa hidayatan lis-shawab. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-muallif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Dano Dano tak ingat dah ni, lama Dano. Kau cuba ingat Dano Dano ketina dah ingat tak Dano? Bukan yang muka tak sama hak babo ni. Hidayatus salikin apa ni? Waktu gapo nyata gapo ayat gapo bab gapo. Sedar tinggal 3-4 bulan lupa dah. Tu dia. Gapo cuba sebut sikit. Sini bukan pada kata faslun fi adabi dukhulil masjidi ila tulu'i syamsi. Itu lepas dah. Coba tengok Dano. Pala dia Dano. Duk Dano kepala dia. Dak ia tak sama. Dia muka tak sama. Nak ayat tepat ke apa, cuba baca sikit. Ya. Orang lain lagi duk Dano. Perkara pertama hendak akan kerja dalam waktu gitu. Ini yang kedua, apa yang kedua?
engkau tidak kuasa atas menghasilkan ilmu. Sida. Lepas tu perkara yang ketiga, bahawa masyghul angka dengan sesuatu yang menyapai dengan dia berbuat kebajikan. Sida. Betul mana tu? Bahawa tidak kuasa atas menghasilkan ilmu. Situ deh. Ya, kalau salah kata dia, qala al-muallif rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Kata dia perkara yang kedua. Oleh tu kita kena jaga sikit untuk mengambil kemudahan yang kedua, yakni yang kedua daripada 4 perkara. Kaedah mengaji kena kira begitu. Tandanya yang kedua, yakni daripada 4 perkara. Dia kata rano dulu hai. Tu dia. Dia kata dulunya, maaf nak sebut umi sikit. Ia kata syahdan syuhdan tidak sembahyang ratibah pada antara terbit matahari sehingga gelincir matahari, malaikat semaya sunat isyraq dan sunat duha juga. Oleh tu maka jika ada yang lebih waktu daripada dimakan itu, maka hendaklah angka kerjakan di dalamnya sesuatu daripada 4 perkara. Apa dan ayat tu? Jadi setelah di antara kita bangun tidur sebelah balik pagi, katakanlah bagi orang ada kemampuan dia hadap pergi ke masjid. Untuk mengambil fadilat masjid. Setelah tu dia semaya pula di antaranya subuh bentuk berjemaah. Setelah itu tak akan boleh keluar dan terbit malaikat setelah naik matahari. Katakanlah sudah selesai tersebut, masih lagi ada masa luar bagi mereka tak masyru untuk cari nafkah anak bini tu kok, kita usaha kerjalah 4 perkara atau asal hobi. Oleh itulah kalau kita tahu cara atur di antara waktu bagi kita hidup dia tak akan bergelecah. Katakanlah kalau kita hidup tidak ada teratur, tidak ada nizam dalam hidup, kita tak akan begitu teratur di dalam hidup kita. Oleh itu kita kena letak. Mana kata mesti di antara kita kena atur di kita sendiri, tak sedar atur ke lah. Mana masing-masing kita kena atur. Seperti mana saya dah atur diri saya dah. Pagi bangun ketika tu, selepas tu saya baca aurat sekali dengan pelajar, baca Quran sudah tu suruh pelajar pakat-pakat dia penghifzul mutun, hafalkan mata-mata sampai masa saya mengajar. Sudah mengajar sudah pukul 8 lebih, ketika tu budak turun tu berehat makan nasi sebagai tu dia panggil atur. Sampai pukul 9 lebih nak mengajar pula. Masa ni untuk sambut tetamu kita kena atur lagu tu. Bila kita atur dia dalam nizam hidup kita, maka kita akan jadi di antaranya orang panggil apa dia? Orang panggil cara di dalam hidup pendirian kita. Kalau tidak atur lagu tu, ya tak lagi. Sabit tu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dia katakan al-haq bila nizam yaghlibuhul batilu ma'anizam. Ini kata Sayyidina Ali. Dia kata al-haq, perkara tu memang sebenar, tetapi bila nizam,
dengan tidak ada atur. Dia panggil tidak ada wampen, dia panggil tidak ada dalam crop. Yaghlibuhul batilu, boleh mengalah perkara yang tak betul. Tapi perkara tak betul ma'an nizam, serta ada nizam. Ini kita kena pegang kata Sayyidina Ali. Sampai hidup kita kena ada nizam, ikut nak buat gapo perkara. Nah, menego ko cara apa benda saja ke we duduk dan tertib dan nizam dia tak akan diantarjeruh dan tak akan kelecah. Nah, oleh tu setelah kita selesai kerja tersebut, masih lagi masa luar, kita jangan luar masa sahaja, usaha ngambil peluang buat salah satu daripada 4 perkara. Pertama, dia suruh kita tu menuntut ilmu seperti kita ni dah ni. Baik utama sekali kita orang awam, kita orang kampung, duduk kampung tak seperti mana orang duduk semacam lain. Mana lagi nak kerja. Setengah tu berat atau kena mengaji semacam, kena semaya semacam, tak boleh juga. Di antara bukan semata-mata kita hidup hari-hari ke, duk menego, di antara duk berjual, duk buat kebun, duk berjahit. Bukan semata-mata dunia tu. Tapi sekaligus orang pandai tengok dah bergaduh kok dunia semacam. Dak, jangan kata begitu. Inilah saya dak dengar dak berkecak lagu tubik mata saya. Jadi di antara dikehendaki ibadat demo tu kena berzikir, baca Quran, semaya sahaja makali. Syarat tak ada kehendak lagu tu. Hanya betul syarat kehendaknya nak buat apa sahaja we jadi kebaikan hadap ke akhirat. Dia panggil jadi wasilah. Nah, sabit itulah ulama buat kaedah lil wasail hukmul maqasid. Wasilah dia panggil tangga ni untuk sampai pada tempat kita dak nak. Katakanlah seperti mana kita kerja, buat kebun, berjahit, berjual. Wasilah nak gapo nak boleh beli pakaian tutup aurat, nak boleh sarung anak bini, nak boleh hadap pergi ke masjid, boleh hadap ke buat haji ke Mekah. Semua kita nak betul tu. Maka kita buat kerja nampak zahir dunia, tapi hajat nak lagu tu panggil akhirat semua. Nah setengah demo tu pakai kerak lalu dah tak leh macam mana hidup kita manusia. Kita bukan bentuk jenis malaikat. Dak kita kan. Malaikat memanglah hidup dia tak makan tak minum. Adapun kita jenis makan jenis minum, kita kena hadapi dua, rohani dan jismani. Nah, oleh tu kita sedang mengambil peluang dah ni. Kamar dia peluang kita sekiranya tidak ada di antara kemampuan. Nah, dalam seminggu tu boleh di antara boleh cabut diri untuk ambil ilmu tu. Katakanlah kita kata seminggu seperti mana satu sekali. Kita pisah letak tegak. Letak azam kitanya bahawa saya hari Sabtu ni tidak uzur ke apa perkara tak, saya akan saparlah tempat majlis ilmu. Gue tegak lagu tu. Dalam hatu ada pertolongan, ada apa panggil maunah daripada Allah Taala. Kita kena duduk situ. Katakanlah kita kata hari Sabtu di sini, hari hak wasa nak kejar lah apa kita sepanjang we. Kata terus tetap hari. Misal kata terus sangat, jangan lepas terus tak boleh. Itu yang pertama. Kata dia, dan yang kedua, ni perkara yang kedua daripada 3, pilih salah satu tak apa dah. Bahawa engkau tidak kuasa akan menghasilkan ilmu yang manfaat itu, dan tidak kuasa menuntut akan dia akan ilmu. Ingat molek lah, menuntut tulis dengan ta lah belakang. Banyak dia meruk tulis menutup, tulis dengan po. Menutup tulis dengan apa makna katuk. Jadi katuk ilmu pula. Tulis menuntut. Tenang. Dan tidak kuasa menuntut akan dia akan ilmu. Ilmu mana? Ilmu beri manfaat tu. Mana lagu mana? Kita nak boleh ilmu manfaat, tak ada upaya udaya. Dan tidak kuasa nak cari ilmu manfaat, tetapi akan masyghul dengan ibadat yang sunat daripada zikir dan membaca Quran. Gapo yang nak ayat? Misal hari ni kata kita selalu duk mari semua mengaji Sabtu ni. Takdirnya hari ni sakit perut. Hati-hati.
ataupun takdirnya hari ni Masya Allah nak tinggal tak boleh lah, duk tunggu tua duk uzur. Nah, atau katakanlah nak mari tak boleh lah hari ni dengan bahawanya kenderaan tak ada. Masa tu nak ambil gapo? Kita jangan tinggal di antara kita berzikir. Nak setan atau membaca Quran. Katakanlah kita nak baca Quran ni sejuh, tak kuasa, ataupun nak baca di antaranya seperti mana surah ke surah, tak kuasa, kita baca ala qadar kita ingat. Khususnya hak ambil hebat besar sekali, kita baca di antara Fatihah. Oleh tu Fatihah ni Nabi pernama setengah tu Nabi sebut 4. Satu nama Fatihah, setengah tu nama Raqiyah, setengah tu nama Nafi'ah, Fatihah. Setengah tu nama Syafi'ah. Sabit tu Fatihah ni keramat besar dia. Telah kata satu syekh, dia ijazah satu amalan, dia kata hak ni tak ada payah sekali. Dia kata kita kalau hajat nak gapo, khususnya tubuh badan kita tak sihat, kita nak sembuh tubuh badan kita, ataupun katakanlah tubuh badan kita tu ada orang panggil gapo, orang panggil litasel, ada gangguan, ataupun di antara kita nak mengubati orang, anak ke pun baik, ataupun kita hajat nak menyelesai apa hak serabut dalam tubuh badan kita, maka kita baca Fatihah 7 kali. Terpasal ambil tafaul, bombing 7, langit 7 lapis, hari 7 hari cukup seminggu. Maka kita baca Fatihah, katakanlah sekarang lah ni yang kita di antara sangat-sangat bergaduhnya, duk bimbang sangat dengan keadaan anak kita tak siap mengaji, katakanlah anak kita terlebat PCG ni benda baru. Nah, terkadang kita pergi tupai orang tu, tak jadi tupai ni, tak pergi minta tok uru tu, tak jadi, tak ada dah setengah nombor pakai berhenti. Tak jadi dah, jangan. Boleh jadi tu nak kita sendiri buat. Iaitulah kita baca Fatihah 7 kali, sudah selesai 7 kali kita hamus. Dia panggil bentuk 3 wisrata aliyu tubik sikit-sikit wah. Macam tu. Baca 7 kali kita hamuh, niat we makan, coba terang. Hak ni mujarrad. Nah, baca Fatihah 7 kali. We sudahlah. Bimbang takut duk Fatihah tu sakit kepala sayanya. Baca 7 kali lah. Baca 7 kali. Sabit hak saya dak ui biasa sekali Fatihah ni hebat tak hebat. Mula Yahdi. Dia masih yang mengajar di antara di petani. Ia besar sangat-sangat. Dah, kalau kita jenis luka, ikutlah kalau kita luka kena pisah, ko luka kena gapo, ko ataupun kena sengak ko gapo. Misalnya kalau tak sangat-sangat lah, kalau pesen kena banyak kita dah pekuk 5 tahun nak pergi hospital tu kak, kita ambil tangan kanan tengah duk kabar tu kita pekuk pak hak luka tu. Dia suruh baca Fatihah 7 kali. Lepas tu dia suruh siup dengan bentuk tubik alia sikit-sikit. Saya pun dah buat. Saya pernah kena pisah. Ada lagi patah anda saya ni. Nak putuskan. Saya ingat amalan mula ya. Sabit tu saya teringat saya pakai lah ni saya tak tinggal. Saya pun pergi sini. Matahari nak pergi baru umur saya pun sudah. Tak baca hingga molek-molek. Ini coba-coba. Nah. Ini besar patah oleh tu. Hari ni seolah boleh satu Rusia, satu Geliganya. Kita bacalah Fatihah 7 kali seperti saya sebut tadi. Ikut hajat nak gapo, emang nak menyembuh sakit kita, emang nak menyelesaikan duka cita kita. Setengah orang tu bila mari menego tu mari berat pada fikir tak tubik. Siapa jadi migraine gapo tu minta kita terbuka pintu kemudahan, kita baca Fatihah 7 kali, sudah selesai 7 kali kita siup hams 3 kali dalam air seperti mana saya tadi. Lepas tu niat dalam hati, duduk di atas niat nak gapo. InsyaAllah. Tu coba-coba nah besar Fatihah ni. Oleh tu kita baca Fatihah. Katakanlah kalaulah kita tak siwak gapo, kita baca Qul Huwallah. Kerana kalau surah Ikhlas ni hebat tak hebat datang pada hadis,
Siapa dia baca surah Ikhlas sekali, seolah-olah dia membaca di atas Quran. Orang panggil satu suluh. Ya Quran 30 juzuk, 30 juz. Jadi makna tu boleh suluh. Dah ada bagi 3 tu, jadi seolah 30 juzuk boleh 10 juzuk. Kalau kita baca di antaranya yang kedua, dua kali su, seolah boleh 2 suluh. Kalau baca 3 kali, seolah tak boleh 1 khatam Quran. Kemudian dia murid cerita sebut, saya dua amal tak tinggal ni, mula tuk dan badan saya tak tinggal semaya waktu maghrib. Dia murid katanya, mula tuk guru, mula tuk guru di Pondok Munduk. Mula tuk di Pondok Munduk, Pada dia hebat. Dia terima yang mengaji daripada ada orang panggil Baba Ghazali hok Indonesia di Munduk dulu. Lepas tu dia tu semaya mengorek, dia tak tinggal baca di antaranya surah Ikhlas. Dia orang tanya jawab apa? Kerana surah Ikhlas ni menyebab hamba gangguan tu. Dia baca semua kerana di antara maghrib, waktu maghrib tu dah jenis iblis gapo tika tu waktu matahari nak jatuh tu lah Tuhan nak tukar malaikat rahmat ke tika dia selip. Maka saya ni masa dek diami tu saya Habib Umar jawab lagu ni. Ya semaya maghrib ya kapuh, pertama ya kapuh dua. Ia baca di antaranya surah Ikhlas pertama dan Qul a'udzu birabbil surah Al-Falaq kapuh pertama. Yang kedua Qul a'udzu birabbin nas. Ya wa amma semua pasal asal nak tubik di antara surah panggil suratul nas tu tu hajar Nabi setelah Nabi kena sihir, kena gangguan. Sampai saya tak bisa tinggal. Yang pertama saya baca surah Ikhlas dan surah Al-Falaq. Kerana yang kedua saya tak tinggal baca surah An-Nas. Lepas tu cuba tengok tu kita sepanjang sebut kata hikmah tu kata. Mula-mula tengok Qul a'udzu birabbin nas. So akhir sekali min syarril waswasil khannas. Nas juga. Bijak tak katut dengan mula dengan nas, katut dengan nas. Hebat. Sehingga siapa dia baca surah An-Nas sebelum nak sembahyang menyebab hilang waswas. Oleh tu bacalah Quran dan zikir dan mengucapkan tasbih. Macam mengucap tasbih ni sekadarnya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah kalau nak jadi hebat lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil azim. Hebat tak hebat subhanallah walhamdulillah wala ilaha tu hebat tak hebatnya boleh jadi dia panggil kelimah mukifaratkan. Sabit kalulah kita pergi masuk dalam masjid tak ada sembahyang tahiyatul masjid, kita baca tu 3 kali kifarat di antara sunat sembahyang tahiyatul masjid. Tengok hebat. Habis tu bila kita ada ilmu seperti Ustaz Aziz sebut tadi, bila ada ilmu tubuh kita boleh buat sendiri tu. Tapi bila tak ada ilmu macam mana kita nak buat? Sebab dia bila kita ada kepandaian dia tak salah. Betul lah Sayyidina Ali dia sebut nyata. Dia kata an-nas a'da'u ma jahil. Dia kata manusia jadi seteru benda yang tak tahu. Dengan mana-mana bila kita tak tahu sebutir serabut semua. Bila kita tahu agak tak apa. Nak tahu tak dapat, tidak melalui, kena belajar. Nah, sedikit sangat orang yang tahu tidak belajar dia panggil dapat ilmu ladunni. Sedikit sangat ya. Tapi melalui usaha lah banyak-banyak sangat. Siapa dia usaha banyak boleh banyak. Seperti mana nak sebut kepada isteri dia Siti Aisyah radhiyallahu anha, dia kata kan, dia kata masalahnya nah kita ni dia kata kan dah satu ketika okey Aisyah dia dah yang mai berasa serabut tak serabut macam mana.
Kerana kita orang betina ni kebiasa ego dalam masa sebulan tu kan kena berhenti lah. Golek-golek 7 hari dah. Tak atas apa. Sebanyak-banyak 15 hari 15 malam. Sekurang 24 jam kita orang betina ni. Dalam ketika tu Aisyah mah tanya-tanya Rasulullah. Oleh tu kita pihak orang betina kalau mengikut jadi kuranglah kita ibadat daripada orang jantan ni. Orang jantan tak pernah uzur semacam kita. Sekaligus kita betina seperti juga bila kita pergi ke Mekah. Tak kadang mata bila semaya cukup 40 waktu di Masjid Madinah, diharapi neraka, dijamin syurga, dapat syafaat ke. Setengah rati cocok pop tak saya mari. Sebab apa? Takut tak boleh semaya 40 waktu. Tengok yang mari. Nampak tak? Kemudian kita yang betina tidak suka kata dia mari hai tadi, dia mari uzur tadi, tak boleh gapo habuk makali ke dia. Hanya pahal sini, bila pahal kita pahal di sebelah tu kan, berasa nyanyolah ambo. Hari ni dia boleh puasa Arafah, ambo tak boleh puasa uzur. Hari ni dia mengiktikaf boleh, ambo tak boleh iktikaf. Dia berasa tadi dia ni rugi. Padahalnya bila kita mari uzur, apa tahwi hak dia? Satu, tak boleh jamuh Quran. Kita nak jamuh, kita patah ingat undang-undang. Boleh pahala. Bila kita mari kita kena uzur, mari berasa lawi kehendak nak setubuh ngak bel. Nah, setelah kita tahu katanya tak boleh haram ambil mesra, ambil bawah pusat turun bawah haram. Sekadar ambil di atas saja. Dah gitu kan. Haman kita patah di situ, boleh pahala. Makna kata setika kita datang perkara ni Tuhan perintah lagu tu. Kita junjung perintah itu ibadah. Tapi sebalik kita tak faham kat serabut semua. Habis itulah bila tu tak kena cara yo. Nampak tak? Seperti kita sakit sakit go nak jaga kita oleh kesejik. Sakit go mulut nak baca Quran seperti ramai tak boleh. Setelah tengok ke baca kita pun cerita nak baca. Dalam Tuhan go saya nak ingin nak baca darah tak boleh bacanya. Tergapo dia tu. Dia penting sekali bila kita tu betul sungguh Tuhan ampunnya balas apa yang kita cita. Oleh tu perkara ni bila kita ambil tahu tu tak sabut lah. Dan kita tahu agak sedap hidup sebab hari ni orang tak boleh mengaji ni kan setengah orang tu tengok saya duk laisuk ni, Allah saya bapa mengajar dah tak boleh marinya. Cita agak-agak dah Tuhan insya-Allah minggu depan boleh mari. Gapo boleh dia dah. Hak boleh mari sini ke? Alhamdulillah saya dapat taufik hidayah pada Allah, dapat bersama dalam majlis yang antaranya permulaan. Manduk kena sama bila tak kena sama ya boleh sama. Tapi bila tak kena cara serabut macam-macam. Dah gitu kan? Tu dia. Oleh itu kita mengucap tasbih, maka tasbih hebat sekali, tasbih hak hebat tasbih di antara Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu setiap kali dia nak makan apa-apa, dia sebelum bismillah dia tasbih dulu. Nah, kerana ada satu hikayat, satu ketika di antaranya para malaikat hak kepala kedai saja tu 4 orang, Jibril, Mikail, Israfil, 4 orang ni. Tuhan hantar 4 orang ni suruh pergi binasa kaum Nabi Lut di Sedum. Maka di Sedum, nak sampai di Sedum, dia kena lalu ke kampung Nabi Ibrahim dulu. Setelah tu Tuhan kata, "Hei Jibril, buat kamu 4 orang ni pergi meruntuhlah kepada kaum Nabi Lut setelah dia derhaka kepada Allah dan dia tak beriman dengan rasulnya." Sambil tu Jibril kata, "Hei Tuhan, setelah lalu jalan tu nak ke ziarah Nabi Ibrahim bunyi khabar Ibrahim digelar Khalilullah, kekasih Tuhan ni, gapo dia." Nah, lalu itulah Jibril, Mikail, 4 orang tu berhenti umur Nabi Ibrahim. Wa upa bentuk manusia ngajangok ngacome 4 orang tu. Tetapi seminggu dah
Nabi Ibrahim jadi berasa tak makan, poso dia. Ya Nabi Ibrahim dia tak makan Melaka dengan beridai. Dia pun dia berasa suruh isteri dia Siti Sarah tu kan sembelih kambing. Sembelih kambing dia bakar siap, dia sipir tahu. Apa sebab? Setelah tu dia mari pak orang ni wisalah. Wisalah kata masya-Allah tu hantar rezeki saya kata. Boleh dia hantar makan beridai sekali dengan tetamu dengan dia suka berjamu. Masuk dalam Ibrahim selalu suruh di antara isteri waktu bik makan ni. Tak makan ni kambing seekor tadi. Setelah tu Jibril tanya. Di antara sebelum kita nak makan nak baca apa tu? Tu. Nabi Ibrahim kata kena tasbih dulu. Dia pun tasbih. Subuhun qudusur rabbuna wa rabbul malaikati waruh subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil azim. Maka kita ambil hak ni, kita baca lepas mata awal. Elok tak? Subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Selawat. Ni mari kata kena bid'ah pula dah break di situ. Nanti tengoknya jadi. Biarlah hak demo tu. Oh, Jibril kata begitu lalu. Kita selakanlah. Lama-lama suruh makan dia kata ambo tak boleh makan. Ibrahim kata tak sedap kau rano. Dok, saya bukan manusia. Masya-Allah. Siapa? Malaikat ni Jibril ni, Mikail ni, Israfil ni, Israel. Ya temujulah dia sambut yang molek ke kedai saja. Dalam tu mai apanya. Sambil saya nak pergi di antaranya meruntuh ummah Nabi Lut setelah dia derhaka ke Allah dan Rasulnya. Nabi Ibrahim kata kan, lagi derhaka lagi kena apa kampung sepik orang sikit umat tak banyak. Diberi jawab hak ni bukan kerja aku, kerja Allah Taala. Sambil tu hasuh aku mai wayak kamu. Kata mu nak dapat adik. Siti Sarah dah dengar dia pergi toilet luar. Hish. Nak boleh adik bilanya sayanya. Siti Sarah umur 100, umur 95. Ada tak kita beranak 95? Ada dah mati perah. Nabi Ibrahim 125. Sesatu riwayat lah. Kaman buku hikayat nama tidak bertahdik. Dalam hatu Siti Sarah kata, nak boleh adik kok mana saya tua dah ni. Ibrahim pun dia kata, tak boleh jadi. Dia tak hanya kerja Allah Ta'ala. Isteri saya, isteri antar sudah dapat anak dah. Mengandung dah. Bila tu? Setelah dia hantar Siti Sarah izin ke Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Hajar dapat anak Ismail. Tetapi dia kata kamu tak akan mati malaikat sudah dapat cucu. Sabit ibu anak dia Ishak, waktu boleh Yaqub. Yaqub dia boleh cucu anak dia nama Yusuf kok jangan dah. Tu cerita ulih nak suruti katanya tasbih Nabi Ibrahim gitunya dia. Maka kita buat je lah. Dan mengucap selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka selawat Nabi ni banyak lafaz, banyak riwayat. Nah, asalnya waris hak selawat tak ada Sayyidina. Tak ada Sayyidina. Nabi nak buat Sayyidina mana dia hajarkan nak sebut diri dia. Dan sebab kita ni nak hormat dia kita tambah kan. Supaya saya ni dia panggil bapa mak apa. Ni mah lalu tak boleh kan. Sepatutnya juga seperti anak panggil ibu nama lalu, ibu nama Inah, noh tak boleh kan. Tiba-tiba ngala hormat beradab tak nama mami. Ummi, abi, abu atau panggil hormat. Supaya dalam kampung kita ni orang ni dia atas nama Abdullah. Setelah galatik dia tak nembel, kat tok nembel, tok nembel. Mak lalu tak boleh ke? Sebab tu dah selawat Nabi asalnya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita nak hormat Sayyidina Muhammad tak boleh ke? Boleh tak ada mazhab Imam Syafi'i sunat berta'addub. Mazhab yang lain ada di antara mazhab Imam Hanafi ya tak sih. Ya tak sih bubus sini pakai bos lagi kerana ya bina di atas semata-mata waris. Tak ada gapo.
Hak saya tak berkenanya gi duduk anti bubuh Sayyidina tak kena. Kita kena selalu ambil reti. Nah, saya tak sebubuh Sayyidina weh. Pasal saya nak saya nak beradat dengan semata-mata waris. Seperti mana di antara imam kita Hanafi, dia di antara semata-mata tuluh kepada waris. Waris lagu tu. Kita tak sihat tak sen tak boleh bos Sayyidina bid'ah, tak boleh masuk neraka, hak tetap betul. Iaitu supaya tu juga masalah pasal apa kamu tak membacakan Fatihah. Misalnya, kau di antara nak ikut bermazhab Imam Hanafi. Pasal apa kamu tak membacakan bismillah? Saya nak ikut di antara mazhab Imam Maliki. Tak ada masalah. Hak tak saya nak ikut Nabi, nak ikut sahabat. Hak ni dia ada masalah. Jadi kau dengan Nabi. Tak ada bahkan dia nak baca hadis pun melalui dia mau wayak juga. Pada mau wayak tapi yo. Sabit tu dia panggil bercanggah, berkecek dia panggil tanakut dia panggil. Belago dia panggil. Nampak dah? Sabit kita faham tak ada masalah. Nampak dah kita? Tu dia. Oleh tu kita kena banyakkan mengucap selawat di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam semungkin-mungkin. Pasal hebat selawat ke Nabi ni ke? Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi asyra marrat. Siapa dia di antaranya selawat Nabi tu hawi rahmat dia 10. Lepas tu rugilah. Rahmat ni gapo? Rahmat kena sia belah daripada Allah. Bila Tuhan sia belah, Tuhan tak ambil salah. Kita minta gapo Tuhan terima. Kita serabut gapo Tuhan terbuka duka cita tu rahmat. Nak ayat selawat hebat ke? Di antara masa Sufyanus Tsauri, masa tabi'in. Jadi Sufyanus Tsauri ni memang masa tu dimasyhurkan. Ada orang Khurasan. Orang Khurasan ni di antara dua beranak. Setelah ayah dia tu tukang menega besar. Ayah dia tukang menega besar. Kemudian ayah dia ni tua sangat begitunya, anak dia. Anak kata ayah, kalau ada kemudahan, kata kita pergi buat haji tahun depan. Setelah pergi buat haji dua tu, ambil di Khurasan, jalan dia sampai ke negeri Iraq. Tak silap sayanya sampai ke situ, bawa ayah sakit teruk. Sakit habis ke mengubati, tak begitu izin Allah Ta'ala, bawa mati. Sudah ayah yang mati itu, tengok rupa ayah beralih. Rupa semacam babi tu. Wal'iyazubillah min dzalik. Anak pun menangis berteriak lah weh. Selalu menangis berteriak berdoa kepada Allah. Apa di antara begitu lalu ayah yang begitu. Sudah tu dia jadi negara atas perut ayah yang mati tu. Mimpi jumpa satu orang muda. Nah, di antaranya buka kain kepala dia baca hambuh tu. Buka baca hambuh 3 kali. Beralih tengok muka ayah yang putih gini weh. Dia pun selalu pergi orang muda tu. Dia kata siapa kamu? Dia jawab saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh tu pasal apa kamu mari? Kerana ayah demo sebelum dia kembali kepada rahmatillah, sebelum dia mati ni, sebelum dia nak tidur tak pernah selawat pada aku 100 kali. Bulah dia pun tak pernah tinggal. Setelah dia mati maka bergonjang arah, berkocok arah, minta tutup saya syafaat. Oleh tu saya tak dapat tidak syafaat ayah kamu. Payah tanya pula pasal apa muka ayah hamba yang diberalih begitu lalu. Ayah hamba semasa hidup dunia dia menegat lebak menerebu. Ini saya takut sangat juga yang melani kau banyak wak kau jadi rebu. Semua beradak nak kemoda berdoa tu tak kira dah reba tak reba perhatian habis. Nah, seperti mana hak ni hak saya duk bergaduh duk nakuti semua ke orang duk kerja di bank. Kita keseleh kerja di bank. Bila dia nak pergi duit, berter duit ya akak apa dia ambil tu dia tulis dengan kai. Dok biar ke. Maka orang jusing pun jadi.
Juru sing pun jadi. Lepas tu juru panggil apa panggil ya ada ke? Bila orang berjual kereta gapo ke panggil cun cincin gapo panggil? Apa dia panggil? Ha? Apa? Sincia. Ha, sincia. Banyak orang betina muda-muda anak duk kerja sincia. Yo ya ambil lah mukcik tak biar tak yakin je. Kamar orang juru sincia orang apa salah? Sing apa salah? Oleh tu tepat tu payan apa salah? Oleh tu saya duk royak ya orang lain buka yang berik selalu dah. Saya duk royak dah. Orang-orang masing biar dia lah dia rak. Kita orang Islam, kita selalu belajar tahu bab agama gapo, sama Islam nak giku duit tanakan. Kita kena usaha jadi helah. Helah nak lepas bila bawa lagu mana? Katakanlah kita nak ambil 1 juta. Wak beli rumah misal dah. 1 juta kena bayar berapa? Wak lolok ya. Kena bayar 1,5 juta. Tai 2 juta apa dah setengah. Kita buat lolok atas 1,5 juta kita buat ke? Wak lagu nak lepas dah ribu. Satu kita buat pergi gerai. Misalnya kita buat pergi lah gerai tanah kita harga 2 juta misalnya. Kita pun selalu pergi jual gerai tanah kita. Ke panik tu. Lepas tu gerai tanah tu jual 1 juta, kita nak 1 juta. Jual gerai tanah saja 1 juta. Lepas tu remo tak akak jual kita pula 1,5 juta. Tak ada jadi remo belah remo tak ku. Hak kita sama Islam. Sabit penting nak kita orang Islam ni. Sabit saya ni menggalak hidup main rumah tu dah. Dah saya tanya, "Gak ngaji dana adik ni?" Ibu yang mari ngaji sana habul. Ambo ni tak jadi, apa tadi? Sencia-cia tu lah. Saya pun royak ingat lah bila kerja dah. Apa-apa tu baik mata kata ni memang tak tahu cara terlebat menerebo lah. Pas kita terkadang boleh rutau juga tua kita makan. Bukan setakat kita tak gelap pun habis. Oleh tu usaha helah jadi sah jalan syarak. Nampak tak? Sah jalan syarak. Mana buatnya macam mana sah jalan syarak. Tu dia. Sepatu juga sepatu cak finance kereta ke? Sepatu juga. Cak finance kereta saya dak beritahunya katakanlah mesti kita nak pakai duit dah. Ataupun kita nak beli sebuah kereta sihma Allah yang nama si Zaid. Kereta dia nak jual harga 400,000 misalnya. Tiba-tiba kita ada 200 je. Nak lagi berapa? 200. Kamu adalah harta kita akak jual beli dulu dengan si Zaid. Zaid pun jual lah kita jual harga apa nak kereta kita dengan bayar sebelum cukup. Jadi makna tak dari 400. Dalam harta kita nak pakai 200, kita buat pergi di Berisat Finance. Dia pun tengok berapa ni, saya nak pakai 200. Kemudian lah kita tu bila kena dah, kita kena akak jual beli kereta kita dengan dia 200. Jual ke finance tu 200. Dah. Pas kemudian sebelum nak minta izin kepada si tuan saru kena bayar sampai cukup lagi. Dia kereta mak jual, dia terjual lah. Nah, kita pun jual kepada finance. Ambo jual kereta musbah harga 200,000. Pas bila ambil 200 bayar apa? Misalnya 230. Finance jual kita pula 230,000. Tak apa ada dah. Pas kita tak buat lagu tu duk jadi masalahnya. Oleh tu nak minta lah kita semua hak mari mengaji ini atau orang lain lagi yang mana dengar klip saya ni pisahlah beraluk jangan perlu kok repot. Kerana di antara azab yang makan rebo ni lebih berganda 70 daripada orang berzina lagi. Besar. Lepas oleh tu ayah dia ni dia kata semasa hidup dia tu duk lebat menerebo. Azab 70 ganda daripada orang berzina. Dia pun teriak menangis lah. Lalu tu lah seorang ni muda ni terima ijazah salawat ke Nabi, pergi naik buat haji ke Mekah. Buat haji ke Mekah dalam hadap syair selawat ke Nabi teriak belah-belah. Duk tawaf pun 7 keliling dia ada ke doa ke bila kita sapa dia kepada Haji Ismail, kita baca bismillah wallah buat baca ke? Besok kira ni. Tu sudah baca ada di antara sapa di situ baca keliling tu gitu ada warid tertentu. Tapi dia ni selawat selama-lama. Sufyan As-Sauri perhati tengok orang muda duk kerja perkara bid'ah.
Sudah tawaf selesai dekat Sufyan Tsauri, pegang tangan dia tanya. Dia kata, wahai orang muda, bolehkah sedikit saya mau tanya? Dia kata, silakanlah. Siapa dia? Siapa tuan? Siapa ni? Ayah ni? Dia kata, saya lah Sufyan Tsauri. Teriak dia. Dia kata, Allah terima kasihlah. Dia kata, saya dah dengar lama nama Sufyan Tsauri. Tok sebut dia lah kitab ada riwayat Sufyan Tsauri, saya nak kenal. Hari ni boleh berjumpa, terima kasihlah. Dia kata, mujurlah boleh berjumpa. Dia kata. Setelah tu dia pun selalu riwayat, tak amat nak cerita sikit. Tahun lepas ni dia nak pergi buat haji. Sekali dengan ayah dia. Setelah tu ayah dia tu sampai di Iraq, dia juga Khurasan, orang Iran. Tuhan tu dia hantar takdir Allah Ta'ala, wisakit ayah hamba tak boleh sempurnakan haji. Setelah dia ceritalah ayah dia jadi muka lagu tu, sampai kan jadi begiya-begiya, kihnya ayah dia selawat tak tinggal. Maka saya terima di persahibus salawat, ialah Nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Saya pun nak selawat tak saya tinggal, dia katanya. Supaya saya kita selakanlah. Utin nak seruti selawatlah kita. Bila-bila main mengaji ke, kalau saya dah pesan semua selawat, saya tak selawat wajib kayu saya tu. Satu lagi pula hak selawat di antara selawat nariyah. Hak kata Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhalu bil 'uqud wa tanfaraju bil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunal bil rawaib wa husnul khawatim wa yastasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Maka hak ni masing-masing dia mana terima baca lagu tu lah hak dia. Setengah terima macam 40 dak pagi lah cara dia. Tapi saya terima daripada almarhum guru saya Bapa Nebade baca 11 kali lepas subuh. Kami tu saya malaikat silap saya lah. Dia kata dia terima daripada almarhum Allah Tok Dala baca lagu tu. Saya dah buat sampai kalian tak biasa tinggal terhawi sungguh. Saya dah serabut gapo saya baca tu. Kerana nama Nariyah, Kamilah, Nazilah, Tafjiriyah, pak semua nama dia. Kalau masalah Kamilah kita kurang gapo himbau. Masalah Tafjiriyah kita luka cerita gapo ya wa tubik. Masalah Nariyah kalau buat khenak kita, kalau buat sihir kita ya bakar habis. Masalah Nazilah cerita nak gapo tak boleh. Wa amalah pak saya dah begitu. Hapalah we boleh we ingat molek saya nak ijazah selawat Nariyah. Nah, we boleh tu. Tu boleh tu kita duduk saja tu kan. Kita bacalah di antara selawat ni. Ya tak ada salah ke? Oleh tu kata dia maka ya dimakian itu tersebut tadi gapo tu hai, iaitulah masyhur dengan ibadat yang sunat daripada zikir, membaca Quran, mengucap tasbih, mengucap selawat tu ialah daripada darajatil abidin. Tu maksud dia pekat kita buat ibadat dah. Tu dia masuk dia pekat kita orang abidin. Dan itulah apa itulah yang dimakian itu tadi tu tariqah orang solihin. Hak tadi sebut tu. Dia kata illal ladzina amanu wa amilus solihat. Masuk dah. Bisa nah insya-Allah buat boleh. Tu boleh tu nak minta kita ni bela-belado berjual gapo ke masa tak laku gapo lama ke masuk istighfar we banyak. Zikir we banyak, selawat semungkin-mungkin selawat. Setengah tu dah pandai kok orang, bila jual tak laku pandai lalu. Dia tu kenal. Kenal. Jebus tak tarikh lalu. Terkadang lalu rasa sakit kepala, ya dulu amat tak sakit kepala lagu ni menyocok pun jago cocok dah dia kata. Kini mau terbuka kedai dia. Lama-lama cari pun cari tu umur lah. Tu umur kata jalan dah demo ni kena dah. Tak ada apa-apa lah. Ya begini, cocok tangan wasa kebah wasa gapo semua mari pada darah belako. Bila darah jalan lekat ya jadi. Sebuah penyakit kebah setak apa darah semua okey. Kita duduk situ tak ada apa. Gadah nak tak tahu ke. Orang istighfar banyak. Kan Nabi kata manistabata rizqahu falyuksir minal istighfar.
Setengah riwayat apa gitu. Man istabata rizqahu falyuksir bil istighfar, setengah terminal istighfar. Siapa dia berasa lambatnya dapat rezeki, maka banyaklah mengucap istighfar kepada Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullah. Istighfar sebelum mungkin. Ingat apa kesalahan boleh terkatuk itu rahmat, katuk itu rezeki tu. Ya, kerana salah satu daripada menyebab jadi sepit rezeki, menyebab daripada di antaranya payah boleh rezeki, ialah maksiat dan kesalahan ada kita tu sebagai dinding sangat-sangatnya. Kata dan adalah orang yang dimakian itu setengah daripada orang yang dapat kemenangan di dalam dunia dan akhirat. Orang peset tu sungguh pun begitu, tetapi hendak ibadat orang itu dengan ikhlas kepada Allah Ta'ala. Hal ini penting sekali, hubah besar sekali. Nak kerja apa saja, tuluh hati ikhlas kepada Allah. Hati semata-mata cuci bersih kepada Allah. Dengan anak-anak, saya buat ni ikut junior perintah. Kita nak dekat situ. Tapi kalau orang ikut junior perintah, dia tak ada itu, ini tak dah. Lebih lagi seperti orang betina ni kan. Orang betina bila dia berumuh dengan satu orang jantan, dia ada hak dia. Berapa hak di atas orang betina terhadap bagi suami, hak orang jantan terhadap dia. Bila tahu hak, kita kena belajar hak orang betina gapo. Orang nak ugut dia kena mata, kalau kau jadi aku tak jadi begitu. Tak laki dia motu. Penau. Ya dia. Nak akal lecu pun tak boleh. Dia panggil lain mata. Sengot timbulan jadi pecah hati lalu. Oh, jadi abang demo do nak tubik mana, payah minta oyak ke dia. Kalau ku ada abang lagu ni, ku tinggal lama, ceruk lain lama, jadi puyuh lama. Ni dia tiga betina ni. Tu dia. Ada tu. Pas tengah-tengah ke betina tu ke, boy, ya rajin sikit nak mangu nak semaya tahajud. Rajin betina jenis ibadat rajin-rajin. Orang betina pasal jenis puasa sunat berahi ni. Terkadang abang kata esok tak usah puasa sunat. Dia buat satu ke abang dulu. Pasal kerja buat tu, nak tahajud buat apa? Buat kan abang mengajar semua tahajud buat apa tu. Ya dia. Nak puasa sunat tak boleh apa abang ambo ni. Lagu mana bayar lagi ambo tu? Tengok jadi dah. Tak apa lagi kalau gitu guru pesi hurai molek tak guru pesi hurai tak molek pecah lah dah. Allah nak ambil apa abang lagu tu. Dia kata pula dah. Ya gini, masalah puasa sunat baik mana, itu ya hak abang. Terkadang abang kita ke, dia mari berasa syahwat naik. Walaupun duk puasa sunat, dia suruh buka, kena buka. Nak qada lagi tak boleh kalau masa luah. Masa luah lagi, tengah duk qada masa luah lagi kat atas nak qada baik, esok ni nak qada baik ni, nak kata apa? Silakanlah. Kalau betul jangan pasal lah gula ni api tengah duk panas ni. Kita kena ukur api ke dia. Nanti dia cuma terbakar kau naik sudah. Sabit tu kita nak tahu hak kita. Tapi kalau kita tahu hak ke, kerana dia mau tak pergi pakak pergi belakang lah we, kita tengok sungguh kata pakak pergi tengok main ni apa nak kita ada habis tak boleh. Habis tak ui. Dia tanya kerana dia mau tak ui. Nak kita leh ambo ulihkan habis ambo lagi. Buat apa? Ambo ni junior kereta tersuruh lagu tu. Ni bagaimana? Seperti mana sebut dah kita ada muhimmoh. Kalau jadi sebab kita ni payah sangat. Dah ada muhimmoh. Tak silap saya lah dah. Umuh dia tu 3 lapis. Ayah dia dia ngasih suami dia tak silap lapis yang kedua. Lek bawah ni di antaranya ayah dia. Ayah dia antar ayah dia Tino tu. Bawa sakit. Kerana sebelum nak tinggal lagi suami pesan. Ia kata sebelum izin saya ni jangan pergi ke mana. Tu hanya coba di antara sakit teruk di antaranya ayah dia. Nah. Dadah hatu ramai royak atas sekali ayah dia sakit berat. Dia pun teriak lah weh nak pergi. Teriak nak pergi. Tapi dia ingat nak pergi tak boleh. Ya Allah, amba lekat di antara perintah abang pesan. Gila melawat sana tak ada wajib kali. Kau ni wajib. Selepas pada tu riwayat kata mati pula. Tak ada nak kita tengok.
Dia pun mari berasa kata derhaka ko ambo ni. Sudah sipai mayat siap abai ya klik ya royak tak abai. Ayah sudah meninggal dunia dah. Ambo tak boleh kita tengok pun kerana ikut perintah abai. Dan tu mai puasa sudah derhaka roh ya takut ibu bapa dia macam mana. Pergi cari di antaranya. Hak ni hikayat cuba tengoklah dia menghemuk. Lepas tu kita tanya di antara satu orang yang jawab katanya dengan sebab kamu taat pada suami kamu, saya apa habis dosa orang tua kamu. Tapi kita kata demo wasa wining bahasa orang betinun. Tapi igil lalu. Kawan keluarga lain tak ajak dah. Keluarga lain pakai dak dah. Pakai muris selalu, pakai tak ada dah. Penamu aja dok sakit tengok dok bilik yang kedua hanya tunjuk. Kata udah. Ni sabit tun kita ni kena ambil agama mari timbang. Tapi nak yang ada hatu tu kalau nampak dia itu sangat tu kena pandai-pandai main lah dah. Pandai ijah ke mana pun. Kalau tu gua tengok pun dah. Abai klik selalu abai maaf ke saya kata abai ayah ke turun amau turun minta ke ibu apa minta tengok ibu tak minta ke abai nak kata nak minta lah abai maaf. Tapi aja happy no. Klik mula nak jadi lalu abai kata gini mana tak ada tengok ayah. Dah buat apa tak dapat kurulu. Ayah kuku. Jadi ni jadi masalah kita ni. Sabit saya nak ambil agama mai tak depan. Tapi dia mau tanya-tanya seberat nak tanya. Lebih lagi lah ni duk tanya saya nya buku ke betina ya jadilah ni jadi banyak perkara jadi gotu sengah tu duk jadi apa panggil apa pesen kalau pesen kerja MW tu jadi warna apa panggil meti apa metim yang dia obrong abai tak sagi obrong dia kata tak leh. Dia tak pergi ambak berpunah serat ambak lalu. Kacegi juga. Derhaka. Tapi nak lihat selai abang kena faham. Sambil kena lihat abang faham juga. Tak ada upaya nak beri etina sangat bukan dia dah. Koyak pergi boleh lah tapi jaga adat-adat sikit. Duduk sana nung jauh pada orang mahram sikit, orang haram sikit. Abang kena pandai lah beri semacam tak ada lagi juga. Kriak juga orang betina pun. Mula pecah je pak jadi popuyuh lah cari jatuh lain lalu. Sabit juga jatuh kena pandai psikologi kena pandai juga. Setengah tu jatuh sterik macam harai kau ni. Ya kena pandai ni penting sekali bab psikologi. Tu dia habis. Dan jangan rio dan ujub dan takabbur. Apa rio? Buat nak nampak kata kita tu rajin kuat ibadat. Kalau kita sedekah nak kata kita orang kaya gitulah. Ada pun ujub rasa diri kata aku lebih, aku yang berjuang, aku yang begitu begini. Dan takabbur dia panggil sombong. Sombong tak boleh sabit tu Nabi katanya dalam hadis. La yadkhulul jannata man lahu zarratun minal kibriya. Man lahu zarratun minal kibriya. Tak masuk syurga orang yang ada di dalam man lahu man fi qalbihi sengata man lahu man fi qalbihi zarratun minal kibriya. Tak masuk di syurga mereka yang ada baginya atau di dalam hatinya satu biji zarrah daripada sombong. Apa sombong? Sombong mana raddul haq. Tolak benda sebenar. Arti bila tok laki sebut benda baik kita jangan lawan. Tok laki kita tak sapakah ada cuma banyak sangat. Buat apa? Tu panggil takabur. Begitu kat sebab bini kata bagi mengaji tu Aish depan-depan orang tu takabur Tolak benda sebenar. Mana raddul haq. Tolak benda sebenar kita kabur. Tapi bila dia mau sebut benda sebenar kita jangan lawan, pakai kena mengaku lah. Kalau menisai kena hacu lah. Hak tak senyo kita menisai dak keras dengan batu. Maka menisai walaupun keras sekalipun menisai kerek bila kena air ke mana dah ya hacu kan. Kita pun support tu. We hacu mendapat tidak antara menisai jangan keras dak.
Kerah berdoa ya tak boleh berdoa. Yang siapa kat kerah begitu lalu bukan dia. Jangan buat kerah sangat. Tu dia nah. Habis. Pasal apa weh? Tengok sikit lagi kata ya kerana firman Allah Taala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ni tadi sebut surah Bayyinah. Kata surah Al-Bayyinah terbacanya lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Ayat 5. Artinya tidak disuruh akan mereka itu pada berbuat ibadat malakan kerana menyembah Allah padahal mereka itu lu ikhlas. Tak silap saya fok munafiqin ni. Dia baca tengok. Tengok. Namun baca terus juga ayat 5. Lepas tu dok tuju pada tu Tuhan tidak disuruh akan mereka itu kalian lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Terus gitu. Pasti dia baca lagi maka ayat 7 gitu Tuhan tidak tuwi perintah akan mereka itu akan alladzina kafaru berbuat ibadat malakan kerana menyembah ke Allah seorang lain tak leh, tapi padahal mereka itu alladzina kafaru tu tertulus ikhlas kepada Allah Taala semata-mata. Tu dalil menunjuk kata Tuhan tak perintah buat kebaikan apa saja malaikat kerana ikhlas jujur hati semata-mata junjung perintah Allah. Tidak itu tidak ini barulah dapat berkesan ikut buat apa-apa pun. Supaya tu juga orang nak tolong orang gapo kan. Habis supaya saya kali kira mari ke Allah letih. Orang mari ke seseorang tegak kada tak rela tak makan nasi. Letih ngantuk tak tidur lagi nak pula nak khidmat tolong semata-mata. Dia mau tak tak ada gapo. Dia mau tak sedekah ke habis ada gapo. Maka atai kita lagi tepung kita dah rima tu habis tak ada apa. So dia mau tak rasa terima kasih pada tak apa ya clear. Ada apa? Tapi nak tahu kita bulat hati insya-Allah dia dulu. Abi kamar dia kata perkara yang ketiga. Allah. Ada nak tanya kepada tak? Ada ke tak weh? Maduk dekat sikit tak dengar weh, jauh tu. Jadi kita nak beli tiket dah. Ya. 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 Jadi boleh tak dengar soalannya setelah saya duduk setuh tadi buku bab masalahnya reba tak reba. Katakanlah misalnya orang duk kerja finance tu orang agama asing ada. Orang agama asing dia mau kecek sini orang sia. Ya pusal gutuh. Mana kanak kira apa sebut orang sia dia kasar sangat dah. Mana agama asing. Kamu bila agama asing tak nak akad baik mana? Syarat bak jual beli tak syarat Islam sama Islam. Tak syarat. Tak syarat. Mana kata bak jual beli walaupun agama asing kena akad jual beli. Tak kita. Tak syarat. Bukan tak orang yang berjual kena sama Islam masuk Islam nak jual tak boleh ke gitu. Bukan kata hari nak jual kereta ke agama asing nak masuk Islam dia mengucap. Tak syarat. Ada kalau gitu? Tak ada. Tak syarat. Nabi dia hantar gada baju gata dia kepada Yahudi. Nabi akad gada. Satu ketika Nabi berajak kepada pakar belanja, Nabi gada baju gata dia kepada Yahudi. Begitu juga kita nak beli agama asing akad jual beli. Tak mana sosial, tak ana senayu sosial. Dia kata nak chan kai
1คันรถในราคา 300,000 kita pun ผมซื้อครับในราคาที่กล่าวไว้ sudah kena tak sasia kata tak kena jangan murih bapa tak andan dah kata kan kalau bahasa Cina lah Cina ke bahasa Arab terbit tu ke hadza bisamani 300,000 kita pun istaraitu aku beli istaraitu hadza bisamanil mazkur sudah. Mana kata bak jual beli tak syarat kena sama-sama, gapai kena bersatu agama tak syarat, tak ada apa sekali boleh. Hanya kita boleh pahak kita cukup. Cukup deh. Siapa nak tanya lagi? Ya tak usah takut . Saya ingat dah hari Sabtu saya mari niat muzakarah . Bila orang tanya saya mari, bila saya tak boleh jawab, saya klik tengok kita. Tak boleh tengok pun saya pergi cari tok guru saya, sorak tok guru pandai pada saya lagi. Tu je. Tu bila kita ada gapo muskil, kita bawa mari petang di sini untuk kita panggil muzakarah. Tu dia. Kerana muzakarah ni Nabi kata menepati tasbih. So ada tasbih dah. Habis dah. Habis dah. Oleh tu ada pelajar kita seorang ni mati dah. Kenal tak? Biasa mengaji dengan saya seumur dia ni mengaji. Nama Burhanuddin. Dia duk mengaji dengan saya satu, duduk situ lagi sini duk mari juga. Lepas tu mati bila semalam aku. Dia jadi makrin dah, maripot mati. Lepas tu kita bacalah kulhu sepatah ruah hadiah ke dia dah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Allahu samad lam yalid wa lam yulad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Allahu samad. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillah. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. La ilaha illallah wallahu bismillah. Qul a'udzu bin nas malikin nas ilahin nas min syarri. La ilaha illallah wallahu bismillah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi walladzina yu'minuna bima unzila ilaykum ulaika 'ala qad aflaha man qala la ilaha illallah 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 Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna. Allahumma ja'al sawaba ma qara'na mahal hadiyat summa ila arwahi sadatina wa ila arwahi jami'il muslimin. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا. اللهم نور قلوبنا بهداية. اللهم علمنا. اللهم استبدلنا. اللهم أوصلنا. ربنا الحمد لله. Siapa kata telefon ubah nak mama dia buat akidah tu. Jadi nah ubah hak saya tu saya